Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini hari yang ke-19 daripada bulan Ramadan, maka esok hari mula masuk 10 akhir daripada bulan yang mulia. Maka 10 akhir ni jadi masa yang paling istimewa sekali lah. Sebab 10 akhir ialah 10 yang Tuhan banyak sekali Tuhan merdekakan dan membebaskan hamba-hamba yang beriman daripada api neraka. Maka itulah benda-benda yang kita duk cari-cari. Dan juga ada pada 10 akhir satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi kita sangat-sangat bersungguh pada 10 akhir bulan Ramadan. Sampaikan Nabi i'tikaf 10 hari berturut-turut supaya tak lupa kelebihan yang tidak ada pada masa yang lain dalam setahun. Saudara semua, walau bagaimanapun zahir keputusan pada hari ini daripada pihak yang bertanggungjawab, daripada Puan Telak Cangwat, hak menara tu lama dah, maka hak jalan pun tubik mari dan hak petani pun tubik mari, iaitu tentang bahawasa kalau di petani ni mula daripada part 3 sehingga seterusnya akan tutup masjid, la haula wala quwata illa billah. Maka tak izin pergi sembahyang, sama ada sembahyang fardu dan juga sembahyang Jumaat dan juga sembahyang tarawih dan buka puasa. Dan rasanya semai raya pun tak jugalah jikalau kelakuan ni duk lagu ni lagi. Maka kita selepas daripada dengar benda hak lagu ni yang keluar mari daripada pihak yang bertanggungjawab, maka kita tidak boleh nak kata apa, malakan kita kata la haula wala quwata illa billah, raditu billah ala kulli hal. Maka walau bagaimanapun saudara semua, bagi benda yang berlaku ni bukanlah sia-sia. Benda yang berlaku ni pelajaran besar bagi kita semua. Sebab tu pada hari ni laisut kita ni minta maaf di atas lewat, maka dak usaha jak setengah je tadi dah, jak semenjak pukul 5 masa yang kita letak, tapi usaha tak jadi. Dan saning tu berasa kata tak ada live dah hari ni. Tapi cuba terah akhirnya alhamdulillah jadi. Maka 3 hari dah duk jadi, diterosak boleh jadi. Nampak kena usaha cari hak lain, insya-Allah jikalau ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Walau bagaimanapun saudara semua, hari ni kita akan keluar daripada tajuk yang kita duk kecek sama-sama, dan dengan sebab hari ni tubik surat dengan bergempar, maka kita nak kecek haning lah pada hari ni, ambil pelajaran yang besar yang ada dalam benda yang berlaku. Saudara semua,
Kalau gitu kita pakat share dan supaya saudara kita boleh dengar benda yang baik-baik sangat, benda yang kita nak kecek pada hari ini tentang suasana yang berlaku tempat kita sud ron-ron. Lebih-lebih lagi di pertanding ni mula sekak, mula lari, mula tutup masjid dan apa yang dibuat dalam masjid dari semenjak tempat 3 seterusnya sehingga sanakan tu nak clear-clear dan tak tahu bila. Baik saudara semua. Kalau gitu benda yang berlaku ni, yang pertamanya pelajaran besar bagi kita, maka semua pelajaran ni kita berdasar kepada ayat Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama benda yang berlaku ni saudara semua, para ibu, para bapa, maka kena benar-benar dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kena menyocok molek. Maka kita kalau kita dengar sepotong ayat yang saya nak baca ni, maka rasanya saudara gambar dah. Gambar selalu dah. Kata benda hak berlaku ni, oh dia. Apa Tuhan berfirman dalam Al-Quran? Tuhan kata, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muzahir kerusakan oleh kerusakan atas bumi dan juga dalam laut. Nak kata semua muka bumi sebab bumi ni, dunia ni ia ada apa? Ada laut dan bumi, tempat kering. Air dan tempat kering. Kering tu kena pada bumi, lepas tu yang lain pada bumi ialah air laut. Maka ayat ni Tuhan kata berlaku rusak, zahir rusak seluruh dunia. Seluruh dunia ikut air 100 tempat. Rusak belaka. Rusak segi apa ni? Kemarau, hujan, putus daripada langit, banyak berlaku penyakit dan wabak-wabak, virus-virus dan bala-bala yang lain lagi itu semua berlaku 100 tempat. Punca sebab bima kasabat aydin nas, sebab perbuatan yang dibuat oleh manusia daripada dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Kalau gitu benda yang berlaku ni bukan kata duk dia berlaku dak, ia ada punca. Puncanya sebab terlalu banyak maksiat yang dilakukan di atas muka bumi ini daripada manusia. Sama ada orang beriman dan tak beriman. Orang tak beriman cerak dah. 100 tempat maksiat biasa. Lebih-lebih lagi kalau ke Eropah, zina tak ada kena royak. Minum tak ada kena royak. Berjudi tak ada kena royak. Dan boleh kata seluruh tempat, seluruh negara atas dunia ni ada belaka benda ni. Tapi berbeza daripada negara ke negara. Kalau Islam tu ada kurang sikit. Walau Arab ada jual kurang sikit. Negeri kau meretah dengan cara Islam kuat, maka kau kurang benda ni. Kalau rengeh sikit, maka banyak sikit. Jikalau rengeh banyak, maka ada banyak. Tetapi kalau negara yang bukan Islam, ia bebas terus dah. Kalau gitu, tak kalau zahir banyak telajak, maksiat-maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah berlaku rusak 100 tempat. Ini Tuhan hatakan sebagai denda. Sebab tu kelih ayat Tuhan tergapul lepas tu. Tuhan kata liyuziqahum ba'dallazi 'amilu. Kerana kami nak mengkecakkan orang-orang yang derhaka. Ni bala-bala yang sebab datang sebab perbuatan mereka sendiri. Tapi bala ia begini saudara semua. Apabila dia datang walaupun orang lain buat salah, tapi dia mari pak maka kena 100. Bukan kata orang ni buat dosa, yang ni dia kena, orang lain tak buat tak kena, tidak.
Nah, dia serata. Malaikat orang yang bersenjata, berpagar dengan pagar yang yang disampak oleh Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, maka okak selamat tu ada banyak sikit daripada orang lain. Nah, kalau gitu tujuan apa? Maka kita faham bahawa sebab berlaku ni maksiat yang banyak telajar yang berlaku serata tempat, sebab itulah berlaku rosak dengan serata tempat juga, kerana Tuhan nak mengkecakkan mereka itu sebagai denda tentang kesalahan yang mereka itu buat. Kalau gitu kita tidak boleh nak tut sesiapa, bahkan kita kena tut diri kita sendiri. Orang yang buat sama telah dah, dia pucuk yang hirat bala turun. Dan orang yang tak buat, kadang-kadang dia berkongsi sebab dia tak lari apa. Lebih-lebih lagi ada orang yang ada meretah, ada kekuasaan. Jadi besar. Yang dia boleh lari, dia boleh sekat, tapi dia halau, wak tak padu, wak tak ada kelih. Ini pucuk. Sebab tu akhir ayat tu kata apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan bala, dengan denda yang ku hantar ni, tak kira lah dengan bentuk virus ke, dengan bentuk penyakit ke, dengan bentuk kemarau ke, dengan bentuk panggil terbakar ke, dengan bentuk apa saja, dengan boh, dengan gempa bombing, tak kira lah, dengan angin ribut, tak kira. Semua tu tujuannya mudah-mudahan mereka itu kembali klik kepada betul semula, sedar dan khabar semula, kata kita dah melampau dah ni, kita dah buat salah banyak. Maka Tuhan dan kita supaya kita nak tarik kita kembali klik kepada rahmat dia semula. Dengan kita kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benda yang berlaku bukanlah baru, lama dah. Tapi tempat kita ni berlaku raib berlaku. Adapun tempat yang lain sentiasa berlaku tak putus-putus. Ini tak nak kata apa ni? Tak nak kata ramai lagi manusia yang kena dan yang tak kena tu tak sedar dan tak khabar. Sentiasa dia buat lagi. Dan tak ada apa, tak ada care apa benda Tuhan hantar mari. Sebab tu hari ni kelih. Kalau lep taning ni, pucuk besar hari ni, hak yang bawa penyakit COVID serata ni daripada kedai arak. Nak ayat kata duk buka lagi, bebas lagi. Jikalau orang sia saja, orang tak berimeh, tidak ada masalah. Ning orang Islam masuk juga dalam tu. Boleh puasa ni, boleh puasa. Dan orang ada minum ketung, sentiasa minum gitu, tak berasa sedar, tak berasa kata kita salah banyak dah ni. Boleh ada sebab benda yang berlaku ni kita pun sahih juga ni, tak ada berasa apa. Bahkan berasa nak minum kuat pada dulu lagi jika duit ada. Ini kalau gitu terlalu banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan sebab berlaku benda ni sebagai denda, supaya mudah-mudahan manusia tu khabar. Dengan makna saudara semua, bila saja manusia mengaku kata salah dan kembali kepada Allah dan tinggal benda-benda yang dibuat daripada dosa, insya-Allah tak lama Tuhan akan selalu dah dia panggil benda ni. Lebih-lebih lagi daripada kita orang beriman ni, sebab orang tak beriman tak ada masalah dia tu, dia tak beriman di awal lagi dah. Maka dia tak kembali kepada Allah sebab dia tak beriman. Tapi kita yang beriman ni kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pakat-pakat beki, pakat-pakat sedar. Jikalau kita benar-benar nak selamat daripada benda yang duk berlaku, saudara semua. Itu yang pertama, yang bagi pelajaran kepada kita tentang benda yang berlaku sekarang. Yang kedua, jadi manusia banyak kufur dengan nikmat Allah, tidak syukur. Maka di mana ayat Quran cerita haning? Cuba telah kita dengar satu ayat daripada Allah dalam Quran, maka sangat-sangat nyata dan jelas sekali tahu kepada kita, kata sebab ia dah berlaku pun. Cuba telah kita mari dengar, saudara semua. Berfirman Allah Subhanahu Wa Taala,
Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghada min kulli makan. Tuhan kan satu kampung yang duduk dalam keadaan aman, tenang, maka rezeki mari serata, duduk dalam nikmat sepenuh-penuh nikmat. Lepas tu fakafarat bi an'umillah, maka mereka ni kufur, tidak syukur nikmat yang Tuhan bagi kepada mereka. Maka terlalu senang, tenang, duduk dalam bahagia, rezeki mari serata-rata, tapi tak syukur. Kita, kampung kita belum ni pun sama, sedap duk, tenang, aman, belum pada berlaku ni. Kerja mudah, pergi malik, pergi klik mari, orang ada duit banyak, orang motang sedap, harga mahal. Musim diri jual sedap, mewah. Makan ni dia panggil serata tepat. Buah harga apa kita tak boleh makan. Boleh makan belaka. Lihat kedai dia nak penuh ada belaka. Mudah. Tapi fakafarat bi an'umillah. Tapi kita tak syukur. Tak syukur. Bahkan kita balas kelik dengan dosa-dosa yang kita hantar lagi. Jadi nikmat yang banyak yang dapat tidak buat kebanyakan orang kita ni kau berlomba kepada masjid dak. Kau banyak sujud kepada Allah dak. Kau banyak sebut Tuhan alhamdulillah dak. Wak kita ni kau tunduk kepada Allah dak. Wak kita kau takut kepada Allah dak. Bahkan kita balas dengan sebaliknya. Kau deraka kepada Allah. Kau banyak maksiat. Kau banyak orang panggil apa buat benda-benda hak Tuhan tak hak lalu Tuhan lagi. Lepas tu kau tinggal masjid, kau jauh daripada masjid. Maka tak kalau lagu ni rupa yang berlaku, gapo? Fa adzaqahallahu libasal ju'. Maka Tuhan mendenakan dengan wa'wi lapar. Wal khauf, dan takut. Clear. Lah ni bagaimana? Bagaimana benar ni, walaupun kau tu ada cerita ni bukan masalah ni berlaku masa dulu, tapi mana-mana kampung yang serupa kampung tu, maka berlaku lagu tu. Kampung tu dulu senang, tapi dia kafir, dia tak syukur dengan nikmat Allah. Tuhan mengkecakkan kemarah, susah, berlaku bala. Kita pun sama. Duk mewah, tak putus makan ni jadi putus. Lah ni clear ni. Orang Malaysia nak pergi tak boleh. Klik mari jual penuh buka kedai. Siapa ke kedai ni banyak daripada orang makan. Maka ni buka rugi. Sebab apa? Banyak telajak kedai orang makan tak ada. Sebab apa? Nak makan duit tak ada. Kerja pun susah. Getah nak motang tak boleh. Motang pun harga murah. Orang buat benda ni pun jual tak laku. Orang beli tak ada. Jadi lapar. Tak mewah sepa dulu. Putus makan ni. Lepas tu wal khauf, takut. Pakai learning. Siapa tak takut? Pakai mes belakang. Pada rumah pakai sarung tangan, pakai mes. Nak pergi situ dia kena alkohol, kena apa? Nak masuk masjid lagi kena pakai mes. Nak masuk masjid lagi kena basuh tangan dengan alkohol. Takut. Dan bukan takut ni saja. Takut hal lain lagi. Takut keselamatan, takut macam-macam. Ni Tuhan mengkecakkan rasa. Sebab apa? Sebagai denda. Sebab kamu tak syukur. Kalau gitu kami akan mengkecakkan mereka itu rasa lapar dan takut bima kanu yasnaun, dengan sebab perbuatan mereka yang salah, yang banyak dosa yang mereka lakukan. Saudara semua kita sedar tak? Kita khabar tak? Kata benda yang berlaku ni punca kita. Punca kita. Emang kita buat doi terung ataupun kita tak buat, tapi kita tak ambil padu orang yang buat daripada anak buah dari kampung. Ibu bapa tak ambil berat hak anak dia. Kadang-kadang ibu bapa sokang pula anak dia. Kakak tak padu hak adik. Cewa pakai tak ada kena gen dengan cucu. Lepas terus. Jadi biasa.
Pahala ni kalau lah kena bahasa bentuk minum, tak ada kena gebu le hotel lagi. Tomoh boleh gebu dah. Sebab apa? Diizin oleh ibu apa. Dan zina serata tempat. Dulu itu payah nak berlaku zina. Berlaku siapa orang gegeriuh. Orang tak terima. Hari ini mudah menang. Kalau gitu nak kata berganda mudhaaf maksiat yang berlaku jikalau kita nak banding dengan masa-masa dulu, masa ayah kita, masa cikgu kita. Nah, padahal nikmat banyak tu bagi kita, kita tak syukur. Lagi satu ayat yang Tuhawi penjelasan kepada kita tentang benda yang berlaku. Tuhan kata, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kamu tak setut orang lain. Semua daripada benda yang berlaku, daripada musibah, daripada bala, daripada susah, nah, daripada sepik, semua tu daripada perbuatan kamu yang kamu lakukan, daripada maksiat, daripada dosa-dosa yang kamu tak buti-buti pun. Sebab boleh puasa. Nah, maka kita boleh kelih benda yang berlaku dalam TikTok di hari ni. Bagaimana duk sebar, duk share, duk gapo. Orang yang buat memang dia salah dah. Kita yang kelih tu duk share apa? Salah kita sokang, sebarkan maksiat, sebarkan maksiat, sebarkan maksiat. Maksiat ni saudara semua tak sunyi, setiap masa tak sunyi. Ada semua orang buat. Tapi selama mana maksiat disusuk, ditutup, buat dengan betul, tak ada siapa tahu, walaupun maksiat, tapi kebaikan masih ada lagi dalam masyarakat. Tetapi kalau maksiat dizahirkan dengan tak padu ke sesiapa, mai cry lew. Nah, jika siapa tahap ning, maka Tuhan turun bala. Nah, sebagaimana kita boleh kira hari ini, saudara semua. Allahu Akbar. Lagi daripada pelajaran yang bui kepada kita ni tentang benda yang berlaku saudara semua ialah kekuatan Allah dan maha kuasa Tuhan Subhanahu wa taala. Cuba kita kelih kepada virus COVID. Tentera daripada tentera Allah yang sangat halah ya. Tak nampak kelih dengan mata kepala. Kena pakai Microsoft, kena pakai kelongsong, nah zoom gi haluh tu baru nampak ibu. Tapi haluh sekarang ni lemah dhaifnya dia, tapi wi manusia atas dunia takut ke dia belaka. Siapakah hari ni Kedah, Katuk, jalan senyadi, kereta duk gi sehari-hari ni puluh-puluh ribu kereta, tak tahu mari mana, yak sisih dia panggil apa. Di hari ni kosong batas, tak ada kereta. Orang duduk di rumah belaka. Kedai-kedai hang-hang besar-besar Katuk lebih. Tempat berjalan yang semalam ni bilik harga ratus-ratus ribu, tak ada orang hari ni. Jadi rang di Phuket, jadi kok rang, kok Krabi mana, habis. Orang buka kedai kok tepi patah, ceng habis. Sampai ke kapal Dubai, buti berjalan hari ni. Dan kereta api, buti jalan hari ni. Nah, sebab apa? Sebab ibu ni saya. Tentera daripada tentera Allah. Yang halau Tuhan atas mari, tak besar lagi. Padahal Tuhan kuasa yang hari teruk pada ni. Dan masa akan datang, tak tahulah lama banyak, lebih teruk daripada ni lagi saudara semua. Sebagaimana Nabi ayat al-hadis kepada kita. Siapakah masa depan yang nak berlaku ni? Orang yang hidup cinta nak mati. Dia berasa orang yang mati lebih baik daripada dia. Dia kata, jikalau aku duduk tempat mung duduk tempat aku baik. Jadi dia berasa kata mati lebih baik daripada hidup. Padahal tak ada orang yang nak mati. Walau tuai lagu mana pun nak hidup lagi, sakit ni, nak hidup lagi, susah ni, nak hidup, tak ada orang yang nak mati. Tapi akan timbul, akan datang satu masa orang pakat nak mati belaka sebab dia berasa kata mati lebih baik daripada hidup. Sebab apa? Susah terlajar. Bala keliling, duduklah keadaan takut, sampai gila kadang-kadang. Tu. Ini tentera Allah. Ayat tu kuasanya Tuhan. Kalau gitu
Mana kedai bai Amerika? Tunjuklah senjata kamu. Bunuh wailah ni mati jikalau kamu kuasa. Mana Cina yang bijak? Buatlah. Dan Jepun. Yang bijak. Bunuh wailah ni. Jadi hidup sekali bunuh wailah ni mati. Dia tu tak ada siapa boleh bunuh. Akan duk sebar lagi lagu ning lah. Selama mana manusia tak khabar, tak kembali kepada Allah. Selama manusia duk taat Allah, duk terus lagi buat maksiat, duk zina lagi, duk minum lagi, duk buat dosa besar lagi, duk buat lagi, tak hira-hira. Ni selama tu tak akan hilang dia panggil penyakit. Sebab apa? Nanti dia tak ada habis lagi. Yang mecup rob yang mesej. Tuhan tak ambil kelai tentera dia. Tetapi bila masa perang sudah, manusia semua jang Allah, jang tunduk. Di bawah kuasa Tuhan, bijaksana Tuhan, ketika tu kamu jang Allah dah. Mari virus klik mari hilang daripada bumi. Benda yang berlaku ni bukan learning, saudara semua. Dulu itu berlaku dah. Tapi lama banget orang sedar, lama banget orang kembali kepada Allah dan tunduk kepada jabarut Allah. Derak cepat cara mana kita cepat cara mana kita tunduk kepada Allah dan serah diri kepada Allah, terima salah, derah itulah akan hilang bala-bala. Tetapi jika kita lambat, maka lambat. Dan jika kita tak nak kembali kepada Allah, ia tak akan hidup situ. Ni kita faham baik-baik. Kita faham betul-betul. Di hari ni kadang-kadang orang tak berimeh, tak apalah dia tak berimeh. Kadang-kadang kita orang Islam ni pubat tak ada kena tepat. Pubat tak kena tepat. Dan hari ni ditutup masjid pula dah. La haula wala quwata illa billah. Padahal ada tak lagi kes yang berlaku COVID daripada masjid, ada tak lagi? Ada tak lagi jadi berlaku hari ni? Tak kira negeri mana pun ada tak lagi. Saya tak tahulah. Tapi rasanya tak ada atau payah benar-benar. Nak ada. Lepas tu dia berlaku ke lain-lain. Tapi tak ada arah. La haula wala quwata illa billah. Saudara semua. Maka kita berkecek dengan orang Islam ni, harap-harap dia mudah faham lah. Orang kafir belakang ke dia lah. Kalau gitu, tujuan benda tu hata ni nak kita khabar, nak kita sedar, nak kita kembali. Kalau gitu, benda hak berlaku ni bukan tak baik. Walau zahir tu nampak tak baik lah. Nampak susah, nampak sepi, nampak takut, nampak tak bebas, tu zahir. Hakikat ni dalam baik sangat. Sebab benda ni lah wakwi kedai-kedai becok ditutupkan. Sebab benda ni lah kedai-kedai minum ditutupkan. Sebab benda ni lah hilang zina, separuh besar hilang zina sebab orang duduk rumah belakang. Sebab benda ni lah disepitkan pintu-pintu maksiat. Sebab benda ni lah orang yang gelecoh ia khabar klik semula. Sebab benda ni lah orang kembali kepada Allah banyak. Ada. Kalau gitu, setiap benda yang berlaku ada baik walaupun dengan rupa bala. Baik. Dan daripada pelajaran lagi saudara semua yang berlaku, ini benda yang berlaku ni, lebih-lebih lagi hari ni tubik surat tutup masjid, ini gambar yang halus yang suluhui kepada kita. Gambar hak besar di akhirat kelak. Gambar hak besar di akhirat kelak. Hak ni gambar halus ya, Tuhan suluhui kita. Apa nak raya tu? Hari ni ditutup masjid. Kita nak masuk apa tak boleh? Salah. Dan masuk kena denda, kena bayar, kena masuk guk. Sebab salah, langgar undang-undang kerajaan. Saudara, maka begitu juga ingat pada golek masjid buka tak berasa nak masuk. Malah pula orang hajat pergi pun tak pergi, orang tolak bangkat pergi pun pergi ngata bank, tak segi je boleh. Tapi dia berlaku tutup, bos sepi, bos susah, bos pergi masjid. Tapi kadang-kadang luput masa. Sai pelau. Ni. Maka ni gambar halus ya. Gambar besar di akhirat kelak saudara semua. Jadi beberapa banyak gambar ni supaya habis-habis. Beberapa banyak daripada manusia
Ketika malaikat maut mari ambil nyawa dia, nah, ketika tu dia khabar. Ketika tu dia sedar. Ketika tu dia nak berjuru. Ketika tu dia nak tinggal semua dah maksiat. Tak sewak daripada halal sekali. Sampai besar sekali tak sewak langsung dah. Tetapi dah luput masa. Sai pelau. Nah, qala rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, minta masa sikit lagi. Ya malakul maut, minta masa sikit lagi. Fa asaddaq, nak sedekah dah. Daripada ayat yang lain, qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembali kami kepada dunia dulu kalau. Nah, la'alli a'malu salihan. Nah, supaya aku nak buat amal yang baik dah. Aku nak sembahyang dah, tak saya tinggal dah. Aku nak melazimi masjid. Aku nak banyak sebut-Mu. Aku nak banyak sujud kepada Kamu, ya Allah. Aku nak ibadat kepada Kamu, nak baca Quran, nak buat baik. Semua akan sungguh. Sekadar aku boleh buat, aku nak buat belaka dah. Dan aku tak boleh buat dah benda maksiat. Tapi minta lagu ni ada kata hatimu. Tuhan kata, kalla dah mud welalau. Sai pelau. Nah, maka sesat pun tak boleh buat apa dah. Gambar hari ni, gambar halu, gambar besar di akhirat. Banyak orang minta nak kembali ke dunia semula. Sebab hidup dulu dia joli. Semaya dak, puasa dak, buat zalim ke orang, suka minum benda mabuk kaya, suka berzina, suka curi, nah, suka tipu orang. Nah, benda baik-baik tak berasa nak buat. Masjid ni super good dah, tak segi langsung. Tapi khabar mari dah luput masa nak kai apa tak boleh dah. Bahkan Tuhan cerita dalam Quran satu golongan yang nak sujud kepada Allah di akhirat tu, wa yud'auna ila sujud. Patu fala yastati'un. Nak sujud kepada Allah walaupun dia ahli neraka dah, tapi tak apalah, nak sujud juga. Tapi hari itu tak boleh sujud sebab apa? Kerah tulang belakang, nak sujud tak boleh. Sebab apa? Sebab ia tak ada pernah sujud dah dunia dulu. Diperintah suruh sujud di akhirat kelak kepada Allah. Maka orang yang semaya baik dah dunia dulu, dia sujud mudah-mudah. Sujud mudah-mudah, segera sujud kepada Allah. Tapi orang tak sujud, orang kafir, orang munafikin, orang yang jahat-jahat daripada orang beriman yang tak semaya baik, dah dia tak ada sujud. Tulang belakang kerah. Nak sujud je tak tunai. Kenapa? Dia tak biasa sujud dah dunia dulu. Nak sujud tapi salah. Tak ada dah. Sebab tu saudara semua, benda yang berlaku ni, nah, sedarlah bersama. Ini risalah cutmai yang Tuhan hantar kepada kita. Hantar kepada kita, nak kita khabar. Kata kita salah ni. Kata kita ni duduk dalam masyarakat yang buruk ni. Kata perbuatan kebanyakan orang ni tak kena dengan kehendak aku ni, Tuhan kata. Maka kamu beki segera, cepat-cepat tinggal benda yang tak baik tu, kembali kepada aku. Mudah-mudahan kamu dapat benda baik dan kamu tak sesat apabila sampai masa kamu kena kembali kepadaku pada suatu hari. Saudara semua, maka ini semua pelajaran besar kepada kita umat Islam. Tapi ramai di kalangan orang dia kelih ke bala sebagaimana orang kafir kelih kepada bala. Tak ada ingat kesalahan yang dia buat. Nah, dan kadang-kadang tuduh orang lain pula. Sebab mung. Apa mung siapa mung? Mung siapa? Allahu Akbar. Patu saudara semua, kita semua ni, siapa yang tak buat salah? Ada salah belakang dengan Tuhan. Tapi yang berbezanya, orang beriman, orang tak beriman. Orang beriman dia buat salah, dia kembali kepada Allah, minta maaf. Istighfar. Nah, membanyakkan istighfar. Nah, Allah Akbar. Kalau gitu, ini ialah benda-benda yang kita nak kecek. Tapi nak kecek banyak tak boleh sebab masa tak izin kepada kita. Nah, ni pun Alhamdulillah Tuhan beri juga kebaikan hari ni boleh kata live. Dia usaha setengah je aku tadi, tak boleh live. Subhanallah. Tahu sebab apa? Nah, tu. Kalau gitu, kita sedar bersama insya-Allah saudara semua. Baik, maka masa yang tinggal lagi nak kita jawab soalan. Maka jika ada soalan di bawah kita baca dalam komen kita jawab.
Tapi lala ni nak jawab soalan yang ditanya dulu dah dalam messenger yang hantar mari. Baik. Daripada soalan yang ditanya, hukum budak yang orang tua tinggal. Ayah dia tinggal, ibu dia tinggal, tak ada padu, tak sanggup. Maka budak ni adakah dikira anak yatim juga? Jawabnya tidak. Walaupun diilhaq. Seolah-olah dia tu anak yatim, tapi dia bukan anak yatim. Sebab anak yatim ni ialah budak yang ayah mati. Bukan mak mati. Kalau mak mati pun ayah ada, tak yatim dia panggil. Tak yatim. Pada istilah agama ni, anak yatim ialah budak yang belum masuk akil balik, yang tidak ada ayah. Itu budak yatim. Tetapi sebab apa? Sebab pada galik ayah ni lah pucuk bagi rezeki dia. Sebab pada galik ayah duk kerja cari rezeki duk sangga dia. Maka apabila hilang ayah, dia hilang putus orang duk sangga dia. Sebab tu tak kala budak ni yang ditinggal oleh ibu, tinggal oleh ayah, tak ada siapa pada, maka dia seolah anak yatim. Walaupun dia tu bukan anak yatim pada hakikat bukan, tapi dia seolah anak yatim. Maka kita yang sanggup dia, insya-Allah dapat pahala salah kita sanggup anak yatim juga, insya-Allah. Sebab dia panggil supo ya, dah lebih kurang. Itu jawapan bagi orang yang tanya, saudara semua. Baik. Soalan yang kedua, orang yang dia tanya tentang satu hadis yang Nabi kata kena-kena orang, kadang-kadang ada orang yang baca Quran tetapi Quran duk laknatkan dia. Dia baca Quran tapi Quran melaknatkan. Lagu mana orang ni? Tu. Orang ni ialah orang yang baca Quran tak kena. Siapakah mengubahkan makna Quran? Jadi ada pendapat dari beberapa pendapat daripada para ulama mensyarahkan hadis ni. Satu daripada syarahan dia kata orang yang baca Quran tak kena siapakah berlaku ubah makna. Jadi nak ubah makna ni tepat panjang kita mempandak, tepat pandak kita mempanjang. Buat ubah makna. Jadi makna ni jadi ubah ikut lain. Pada asal jika kita baca betul makna lagu ni, tapi kita mempandakkan harakat atau mempanjangkan lebih pada itu, jadi ubah makna, dia jadi makna lain. Misal kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu makna dia. Maka betul. Tapi kena orang baca apa? Allahu Akbar, mempanjangkan alif di mempanjangkan ba tu. Bar, ya asal bar jadi bar. Maka ketika ni kalau tahu makna kafir dah. Bukan dosa dak, kafir dah. Kalau tahu makna. Sebab apa? Makna dia nya Allah ialah darah ataupun darah ni Allah ni benda yang keji, benda cemar. Menghinakan Tuhan. Sebab kalimah Arab jangan buat main. Tak serupa kalimah kita. Sikit je ubah makna dah. Maka ubah makna ni emo dengan berlaku berubah dengan sebab harakat panjang pandak atau dengan mukhraj huruf tu. Huruf we panggil apa? Huruf zahleh kita baca huruf zai. Huruf sin kita baca huruf sad ataupun huruf apa? Jadi huruf a alif kita baca huruf a ain. Membuat ubah makna, maka sebab ni lah Quran ada laknat dia. Sebab tu kena amat-amati orang nak baca Quran. Ya, baca Quran ada kelebihan besar, tapi orang yang baca kena. Yang kita tak pandai baca, tak yakin kata baca betul, sebab tu kita yang tak pandai tak boleh baca dengan sendiri. Kita kena baca depan guru. Baik. Pas guru tak ada, lepas tu dia guru tak ada, kita baca ayat hak kita biasa baca depan ya dah. Ataupun kita baca ayat hak kita baca kena. Baca tu jadi bimbang takut masuk oleh hadis ni. Ini syarah yang pertama. Syarah yang kedua ialah orang baca Quran tapi tak ada amal dengan isi Quran. Baca Quran tapi tak ada amal kan. Bukan amal sebaliknya pula. Ini dilaknat oleh Quran. Itu lebih kurang makna yang orang panggil apa hadis yang ditanya untuk saudara semua. Baik. Dari persoalan lagi dia kata apa hukum keluar zakat
di tempat yang lain. Hang ni kena beringatlah. Kalaulah satu juzuk dari zakat kita keluar lain suruh kepada babo tu kepada babo ni, satu juzuk suaneng, ini tidak ada masalah. Nah, tapi kalau semua hak ni tak comel. Benar-benar tak comel. Sebab pada asal keluar zakat lain daripada kampung tempat ni pun khilaf dah. Khilaf dah. Kata sah tak sah. Keluar zakat lain pada tempat dia duduk. Duk tanding pergi keluar Goro. Duk tanding pergi keluar Cenok. Ni pun khilaf dah ulama kata sah tak sah. Kata setengah tak sah sebab pindah tempat. Kata setengah lagi sah tapi hak ni sikit daripada ulama. Ada. Sebab apa? Sebab pada asal ni suruh ambil harta orang kaya wi kepada orang fakir tepat dia tu. Tu dia. Kita duk kehilangan hari. Pas kita tolong terima kasih kita. Jadi timbul kasih mesra. Maka ni tujuan dia panggil zakat. Daripada hikmah zakat supaya kasih mesra, supaya bersaudara. Maka kampung demo orang kaya tempat demo tu bui. Kampung kita ni orang kaya tempat kita ni bui. Ni orang panggil tu. Tak mesti orang luar. Jikalau orang panggil apa cukup dah kita ni. Itu pada asal. Tapi tak apalah, kita berjalan kata ada ulama yang kata boleh keluar lain daripada kampung tempat. Walau begitu boleh sekalipun, tapi jangan semua. Jangan semua. Bahagia pakai, bahagia miskin, hak ni mestilah kena kampung tempat kita. Dan hak lain lagi tu tak apalah, hatta satu bahagia. Satu biar dua biar kepada tempat yang lain. Tapi bagi miskin mesti kita kena keluar dari tempat kita. Tak sakit wilayah. Malaikat hak jauh tu waris bawa kita. Adik-beradik kita, tak apa, ni tak apa. Tak ada khilaf ulama kata boleh beri. Walau jauh pun tak apa. Sebab adik kita, kakak kita, bawa kita, sepupu kita. Kalau orang lain biasa, orang suku sakat, diutamakan orang berdalam. Orang jauh nak beri juga, beri boleh, tapi jangan beri banyak. Beri suaneng jadi. Jangan beri semua. Bukan taraf zakat pun dari 50,000. Surah baba belakang ambil lah. Itu jangan buat. Jangan lagu tu. Jangan. Sebab apa? Orang kepaki miskin tempat kita lebih berhajat daripada nun lagi. Saudara semua. Allahu Akbar. Baik. Soalan lepas tu pula tanya kata cuba kita tanya lihat ni sikit dah. Ni ada lagi hak luar ni pun. Dia kata kami wasiat dua kampung mai mi kada hukum bab nai babo. Orang tua wasiat pesan lah, dia panggil pesan bapa yang mati ni surat lagu tu buat lagu tu. Maka saudara semua faham baik-baik. Bermula wasiat ni jikalau dia wasiat apa ni? Wasiat tak sakut paut dengan orang yang boleh makan pesaka. Wasiat ibu, wasiat ayah yang hak dia nak bui tu bukan orang yang boleh makan pesaka. Bukan isteri dia, bukan suami dia, bukan ibu dia, bukan ayah dia, bukan anak, bukan cucu. Bukan adik-beradik dia ada. Orang yang boleh makan pesaka. Jikalau wasiat kepada orang yang boleh makan pesaka, hak ni wasiat tak kira. Supaya tak wasiat, tak pakai. Sebab Nabi kata apa? La wasiyata liwaris. Tidak ada jenis wasiat kepada orang yang boleh makan pesaka dah. Wasiat apa lagi yang boleh makan pesaka dah? Tapi kalau wasiat aku lain, suruh apa ni? Suruh pergi ke masjid. Suruh sanggup anak yatim. Suruh orang panggil khairat kepada ponok tu, kepada ponok ni. Hak tu kena buat. Hak tu mesti kena buat. Tapi tak boleh lebih daripada neng naisam daripada pesaka semua. Tak boleh lebih daripada neng naisam daripada pesaka semua. Jikalau wasiat ke lain daripada orang timur pesaka. Baik. Perak tu. Tapi walau bagaimanapun jikalau ia wasiat kepada anak cucu oleh keluarga dia, pada asal tak boleh wasiat pada asal. Tapi ulama kata tak apa lagi. Jikalau wasiat kelihlah Fok kita semua tu setuju ke tak? Dan jang ke tak? Anak-anak semua tu. Terima semua ke tak? Jang semua ke tak? Dia jang semua, terima semua, tak apa. Maka apa ikut haya pasal tu. Tapi kalau ada orang boleh makan pusaka tu tak jang seorang pun, maka tak boleh pakai batal semua wasiat tu. Tak boleh pakai dah. Lepas tu
Saka bagi poketik supaya tak wasiat gapo. Nah, tu dia. Sebab pada asal Nabi larang tak boleh wasiat kepada orang yang makan pusaka. Tu dia. Tapi ulama kata jikalau kita setuju belaka jangan rela, tak apa. Tapi kalau tak rela, maka wasiat tak pakai, tak boleh guna. Dah insya-Allah. Jadi mek hak ayah, hak ibu, hak anak. Nah, tu dia. Lepas tu give terus kepada orang seorang. Boleh dah, tak ada masalah. Tapi syarat orang terima tu duduk dalam orang yang boleh makan apa? Makan zakat. Boleh, tidak ada. Tapi kurang comel. Hak comelnya kita bagi-bagi supaya we rata. Nah, we kau hani ngatik. Sebab apa? Sebab orang terima pak, hak tak terima dia berasa hati. Maka kita yang buat dia tu berasa tak molek dengan saudara dia dan pasal nak murid kita. Tak pasal sebab zakat ni pada asal kita keluar ni nak urit mesra. Tiba-tiba kita keluar buat orang marah kita. Ni dia panggil jadi seru pula. Tak comel. Bukan dia panggil tak kena dengan hikmat zakat. Sebab tu kita wi serata. Nah, tu dia. Hak tu lebih comel daripada wi sore. Walaupun wi ke sore dia panggil apa boleh. Nah, tu. Baik. Lagi pula soalan ditanya, dia panggil masalah buah Quran dia kocek ni. Nah, asmaya tak ada. Ataupun asmaya dapat tu jatuh. Habis asmaya ke mana? Jawabnya tak boleh juga. Sebab apa boleh kocek supaya bawa juga. Wala dia berlapik dengan baju. Tapi Quran jika kita busang tangan kita tak ada asmaya boleh pergi dah tak boleh sepatutnya juga ni pun sepatutnya juga sebab tu jika masalah ditabuh kita ada asmaya tak ada masalah lah kalau habis kita segera ambil asmaya dan masa telah tu dia panggil pun dimaafkan insya-Allah sebab apa nak buat mana tu dia sebab tu kita segera ambil asmaya insya-Allah. Nah ataupun kita masalah asmaya kita taklid ulama yang kata dia panggil tidak ada apa-apa tak apa tu gitu. Ia nak baca Quran kita niat belajar tak leh malaikat kita kena berguru. Nak baca surah tak leh sebab Quran ni bukan benda yang boleh buat main-main dak. Seperti ni lah. Jika salah makna, lagu mana nak jadi? Maka jikalau kita tak berguru ni baca salah, kan ni nak salah makna ni nak berlaku berubah makna pada asal. Tu kata kau ni kita pergi baca rekod lain. Tu. Itu orang panggil hodok dia panggil duk takut-takut tu. Sebab tu jikalau kita tak pandai baca semua, kita baca hak tepat kita boleh baca. Hak betul hak tak berlaku ubah makna. Hak tu lebih selamat. Dan jika kita nak baca tempat lain kata, kita pergi baca guru. Dia mengaji dengan guru, baca salah tak apa sebab kita duk mengaji. Tapi jangan ngaji sore lah. Jangan ngaji sore. Tu. Baik. Hak lepas dah tak apalah, lepas dah. Nah, tapi hak semula ni bolehnya apa yang kena bingat situ. Bingat lebih baik daripada dulu. Kita semaya terawih 4 rakaat, lepas tu buti tak gerak ataupun sakit pinggir, sakit lutut. Lepas tu pergi makan, pergi buang dengan bini pun, lepas tu nak tidur, ambil semaya pula sambung, tak ada masalah. Boleh. Tu dia. Kita nak buat direct terus, boleh. Nak buat buti, boleh. Maka hak tu hak asal semaya terawihnya. Lepas tu buti. Lepas tu bangun buat pula buti. Ya lagu tu. Tarawih mana apa? Dia panggil rehat. Wak rehat. Hak tu di semaya tu, semaya rehat. Mai tarawih ni kalau balik mana betul-betul kan semaya rehat. Sebab ia ada rehat di antara celah-celah tu. Lebih-lebih kita orang tua ni ke. Tapi gini, kita orang tua ni jikalau bangun duduk acak-acak buat sakit pinggir, sakit lutut, semaya dia takhisi sini. Tu dia. Sebab semaya sunat tak apa. Diri bukan syarat, bukan rukun dah.
Tak kisah senang. Betul boleh semai terus dah tu. Dah semai sunat tak apa mai sunat. Ataupun duduk terus tak nak diri dah. Boleh juga. Dah sebab mai sunat tidak ada masalah. Kita isteri tiba-tiba suami duk leguk misal kata, lepas tu kita ni kena bayar terus dah. Ya. Setiap orang wajib kena bayar fitrah. Budak halau. Nah, tu dia yang duit dia ada, perempuan, nah, semua tu wajib kena keluar. Tapi kita orang tina ni dia tok laki ada, tok laki kena keluar we. Sebab apa? Kita dua sangoi ya. Tapi wajib kita kena keluar pada asal. Tapi hawa kita suami ada, suami tanggung suami. Tapi bila masa suami mati ataupun suami duduk tempat yang tak orang panggil pos susah duk leguk misalnya, maka ketika ni kita kena keluar. Kita kena keluar. Nah, tu dia. Maka kita wakil ke orang tolong keluar kita di masjid, boleh. Nah, wakil ke adik, nah suruh kita tolong keluar di masjid. Nah, boleh. Tapi kita kena keluar. Nah, wakil ke orang. Sebab apa? Tak ada orang tolong keluar kita. Sebab apa? Orang tanggungjawab kita tak ada dah. Nah, dia tak puasa sekarang Pak udah lego. Maka kembali klik wajib kepada kita semula. Maka kita yang kena keluar. Nah, itu dia. Baik saudara semua. Allahu akbar. Maka soalan dalam mesej tanya ada lagi 2-3 soalan, tapi saya panggil apa klik kepada masa tu tak izin kepada kita. Insya-Allah sama lagi esok hari. Nah, itu dia. Maka repan saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.